Bab ke-43, bab menyebutkan tentang jual beli di atas mimbar di dalam masjid. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Amrah, daripada Aisyah, katanya, yang ini kata Amrah, Barirah telah pergi meminta tolong daripadanya untuk menyelesaikan kitabahnya. Kata Aisyah, kalau engkau mahu, boleh aku berikan kepada tuan masmu dengan syarat, yakni dengan walaknya akan menjadi milikku. Boleh aku berikan kepada tuan masmu, yakni wang untuk kemerdekaanmu, dengan maksudnya syarat walaknya akan menjadi milikku. Tuan Barirah pula berkata, kalau engkau mahu, boleh engkau berikan kepadanya jumlah yang belum dibayar, yakni jumlah wang yang belum dibayar. Pada ketika yang lain, Sufyan pernah berkata, jika engkau mahu, boleh engkau merdekakannya, tetapi dengan syarat walaknya akan menjadi milik kami. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, aku sebutkan perkara itu kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, belilah Barirah dan merdekakanlah dia, kerana walak adalah hak orang yang memerdekakan, yakni orang yang memerdekakan seseorang hamba. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar. Pernah pada suatu ketika yang lain, Sufyan berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Lalu baginda bersabda, kenapa ada orang-orang yang meletakkan syarat-syarat yang tidak terdapat di dalam kitab Allah? Sesiapa yang meletakkan syarat yang tidak terdapat di dalam kitab Allah, dia tidak berhak mendapatnya, sekalipun dia meletakkan 100 syarat. Ali, yakni Ibnu Al-Madini, berkata, Yahya, maksudnya bin Sa'id Al-Qattan, dan Abdul Wahhab, maksudnya bin Abdul Majid Al-Thaqafi, meriwayatkan daripada Yahya, daripada Amrah, sama seperti makna hadisnya, ini hadis Sufyan. Ja'far bin Aun pula meriwayatkan daripada Yahya, yakni bin Sa'id Al-Ansari, katanya, saya telah mendengar Amrah berkata, saya telah mendengar Aisyah. Malik meriwayatkan daripada Yahya, yakni bin Sa'id Al-Ansari, daripada Amrah bahawa Barirah, tetapi dia, yakni Malik, tidak menyebutkan baginda naik ke atas mimbar. Ini bab menyebutkan tentang jual beli di atas mimbar di dalam masjid. Jual beli di atas mimbar di dalam masjid. Ini seperti yang sebelum pada ni saya sebut dah, daripada awal bab ni, risalah ni yang ketujuh ni, Imam Bukhari nak cerita perkara-perkara yang zahirnya nampak tidak sesuai dengan masjid. Tetapi adakah benda yang lagu tu tak boleh secara mutlak dibuat dalam masjid? Dia nak cerita tidak secara mutlak. Walaupun mungkin ia haram, tak kena gaya, tak kena gaya, dia haram. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, kalau dijaga syarat-syarat dia tu, maka tidak jadi haram. Harus. Dia nak cerita di sini harus. Yang pertama. Yang kedua, ada beberapa perkara yang kiranya ada hadis lah melarang kita buat dalam masjid. Jadi bila sudah ada larangan, kiranya tak boleh lah buat dalam masjid.
Tetapi apa maksud larangan di dalam hadis tu? Itu dia nak cerita. Adakah larangan itu semestinya berarti haram? Dia nak cerita tidak. Tidak semesti berarti haram. Jadi hadis-hadis yang ada menyebutkan larangan seperti itu dibuat dalam masjid hanya berarti paling tinggi tanzihi, untuk jaga adab saja. Bukan makna tak sah ke atau tak boleh ke, dosa ke, tidak sampai ke peringkat tu. Tetapi dengan syarat lah, benda ni kok mana-mana pun, kalau kita kata lampu kuning lah, dalam keadaan lampu kuning, bukan merah. Nak kata hijau pun tidak juga, dalam keadaan kuning lah. Benda yang kita kena berhati-hati. Kalau tidak, boleh berlaku haram lah, benda yang haram. Antaranya ialah berjual beli dalam masjid. Tak boleh ke jual beli dalam masjid? Itu persoalan. Dia nak cerita di sini, boleh, bagi dia boleh. Tetapi yang jadi masalahnya kepada orang ramai ni, bila baca Sahih Bukhari, dia kata menyebutkan jual beli di atas mimbar dalam masjid. Gitu je. Di atas mimbar dalam masjid. Sedangkan kalau kita baca hadis ni hadis di bawah bab, hak tajuk ni, tak ada pun sebut jual beli itu berlaku dalam masjid. Apatah lagi nak kata jual beli itu duduk atas mimbar. Tak ada. Itu sama dia lagu tu. Kalau orang tidak mengaji Bukhari ni, dia akan kata pelik lah, tak kemah mana. Dia dakwa sesuatu, buktinya tak ada. Macam tak ada lah kita kata. Tapi seperti kita sebut dah baru ni, dalam bab yang lalu, dia Imam Bukhari nak cerita kepada kita, kepada orang yang pandai, hak tak jelas pun dia boleh guna. Tu bendanya. Situ baru nampak bisa. Kalau tidak, tak bisa mana. Kalau ada dengan segala senjata, ada dengan perisai, dengan gapo dia, baju besi gapo. Jadi kalau tak lu, benar sabar dah. Kalau tak lu, kalau boleh pegang berani pun segala senjata ada. Tapi kalau tak ada, kau satu tangan kosong zahirnya. Boleh juga selamat, boleh juga jaga diri. Itu mana bisa. Dia nak ajar kita lagu tu lah, biar pandai sungguh. Itu maksud Bukhari sebenarnya. Dia buat kitab ni cara nak istinbat daripada hadis. Cara kita nak ambil hukum, nak ambil sesuatu pengajaran daripada hadis. Tidak semestinya hadis tu terang. Hak terang semua orang boleh. Dia pun tahu kadang-kadang hak terang ada, tak saya guna. Ada tak saya guna. Sebab kita kata nak berlawan pedal sama pedal. Ada memang saja ada pedal, kita tak payah tanya kosong. Boleh juga. Gitulah sesoalannya, cara dia. Tak ada pun. Tu sebab jadi ulama muskil tu. Tapi tentu dah maksud dia letak sini ni, tu maksud dia. Sebab sebelum pada ni, bab main pedal, main lembing dalam masjid, dia nak ayat dia, dia nak ayat harus. Sebelum pada tu lagi ada beberapa bab dia nak ayat harus, boleh. Hak ni pun lagu tu juga, dia nak ayat boleh. Tapi nya usah kau nak sebut jual beli atas mimbar, dalam masjid pun tak jelas. Daripada mana Imam Bukhari lagu mana cara dia, kaedah dia habis. Itulah yang dipersoalkan, oleh yang dibincangkan oleh ulama-ulama. Paling tinggi ulama-ulama kata, paling tinggi di sini hanya ada Nabi sebut di atas mimbar tentang jual beli. Dia sebut je, bukan maknanya akad jual beli. Dia sebut, bila dia naik atas mimbar tu dia kata, apa ada orang yang meletakkan syarat yang tidak menepati kitab Allah. Jadi hak ni hak rengkah, hak panjang lagi nanti akan ada, kita akan jumpa. Sebab Imam Bukhari sebut hadis ni 25 kali dalam Bukhari. 25 kali tu, setiap kali tu maksud lain-lain. Dia nak cerita daripada hadis yang sama, kita boleh juga ambil ni pengajarannya, hak ni 25 kali. Dia sebut. Jadi ada hak rekah. Sebab perlu setara tu ada hak panjang, ada hak penuh. Jadi kita kena tengok semualah.
pada 25 tempat tu kena tengok semua. Jadi dalam setengah-setengah hak panjang tu dia ada sebut cerita pasal jual beli, cerita pasal jual beli. Jual beli siapa? Hak ni lah cerita Barirah ni. Hak dalam hadis ni kan kita sudah terjemah dah. Barirah tu seorang hamba, jadi duduk kira tu tuan dia nak jual. Situlah jual beli. Tak ada akad jual beli. Paling tinggi Nabi ada sebut. Dia tegur lah apa lagu tu. Jadi ulama-ulama kata mungkin Bukhari bermaksud dia nak beza, nak ayat ada beza di antara berjual beli dan menyebutkan hukum berjual beli. Sebut hukum berjual beli, ayatlah cerita gapo pasal jual beli ni, pasal muamalah tak apa dalam masjid. Kau tu boleh. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri hanya sekadar tu je. Dia sebut saja hukum. Nak ayat hukum. Dia nak hukum tak apa, memang molek baru lagu tu. Mengajar tu tidak kata mengajar cara ke akhirat, cara ke mati, cara kubur saja dalam masjid. Dak, cara ke muamalah urusan dunia ni pun boleh juga. Molek juga. Tu ada yang kata itu maksud Bukhari. Dia nak ceritanya dalam masjid ni bukan cerita pasal ibadat saja ke, yang moleknya tentang mati saja ke, tentang akhirat syurga neraka saja. Dak. Tentang urusan dunia, urusan pemerintahan, urusan jual beli, gapo-gapo pun boleh. Hukum jenayah, hukum apa, royak tu boleh. Tapi buat melaksanakannya suku waktu suku. Jadi melaksanakannya sebab kita kata cerita pasal kisah, cerita pasal hudud, boleh. Tapi melaksanakan hudud dalam tu sapal darah tumpah, menakutkan orang, itu tak boleh. Itu tak boleh. Supaya juga jual beli, cerita hukum jual lagu ni boleh, lagu ni tak boleh, lagu ni haram, lagu ni jadi riba, lagu ni macam-macam lah. Itu cerita tak apa. Tetapi berjual beli sendiri tak boleh. Hak tu terang benar. Hak tu terang benar. Setakat tu memang boleh dikatakan semua terimalah. Imam Bukhari memang nak begitulah, dia kata. Kebanyakan ulama pensyarah ni dia kata itulah maksud Bukhari buat tajuk. Sebab apa kita tengok setakat mana yang Nabi buat. Hak Nabi buat dia cerita hukum. Setakat tu sudah. Jadi itu saja maksud Imam Bukhari. Hak lain pula kata, kalau setara tu je maksud Imam Bukhari, orang lain pun boleh. Orang lain pun boleh. Kalau sekadar tu yang nak ayat, tak ada lah bisa dia tu. Maka Syah Waliullah kata, tidak gitu. Syah Waliullah kata maksud tajuk ni tidak gitu, bukan setakat tu. Sebab kalau setakat tu orang lain boleh. Mana nampak bisa dia? Tak ada nampak lebih. Kalau sekadar tu orang lain pun faham, kita hak biasa dia pun faham. Dia kata maksud Imam Bukhari nak ayat jual beli, sebut jual beli, ngajar hukum jual beli boleh sekarang. Yang kedua, akad jual beli pun boleh juga. Cuma barang tu jangan ada dalam masjid. Aku tu pula dia pergi, barang tak boleh ada, cuma akad saja. Ijab kabul dalam masjid tak apa. Seperti mana ijab kabul hak lain-lain lah. Kalau nikah boleh ke tidak dalam masjid? Boleh. Hakikatnya apa dia? Hak perempuan tak mari pun tak apa. Perempuan tak mari tak apa. Sah kan? Jadi akad tu ada ke tidak dalam masjid? Ada. Jadi kalau akad nikah, jenis akad juga. Ni akad jual beli, akad juga, serupa aja pada hakikatnya. Kecek. Apa kecek di dalam masjid? Ada hak boleh, ada hak tak boleh. Kalau hak tak molek, tak boleh lah. Syi'in tu kira-kiranya kebanyakan tak molek. Tapi kalau molek tak apa. Ya, hanya satu bentuk percakapan juga. Jadi tak apa. Cuma tak bolehnya bawa barang. Bawa barang tak boleh. Itulah yang dipegang oleh ramai juga ulama. Syah Waliullah kata gitu. Tapi Syekh Zakaria bantah. Dia kata tak berapa tepat kalau Syah Waliullah kata gitu. Sebab apa? Sebab dalam hadis ni tak ada yang menunjukkan ada berlaku akad tu. Mana? Cari hak panjang dia pun tak ada juga. Tak ada. Yang ada hanya Nabi sebut tu. Jadi nampaknya tajuk ni lebih sesuai dengan hak ramai-ramai kata lah, kata dia. Hak ramai-ramai kata.
Iaitu sekadar menyatakan hukum sahaja, tak apa. Tetapi dia kata, dia bagi jalan. Apa yang Syah Waliullah kata begitu, padahal tak jelas tu, tak ada sebut langsung akad. Dia kata Imam Syah Waliullah dia faham daripada kaedah Imam Bukhari. Kaedah ni, tajuk bab Imam Bukhari ni, Syekh Zakaria tulis dalam kitab dia Al-Abwab wa Tarajib, dalam mukaddimah dia tu 70 lebih, termasuk dalam kaedah yang perlu kita kena tahu, usul orang panggil, usul untuk faham maksud Bukhari, 70 lebih ada. Kalau tak faham tu susah. Kita pun kalau nanti kalau jadi kitab ni, insya-Allah kalau buat, dia kena ada juga sebut tu. Dia kena ada juga sebut tu. Hak ni termasuk di bawah usul yang keberapa? Hak ni termasuk di bawah usul yang keberapa? Hak ni termasuk di bawah usul yang ke-50. Maksud tu mana kena tahu gapo dia usul yang ke-50 tu. Iaitu Imam Bukhari selalu juga dia guna hak umum, hadis umum, dalil umum. Dalil itu umum, dia guna juga. Dia tidak guna dalil khusus saja. Itu kaedah dia. Selalu Imam Bukhari guna. Hak ni semua diterima oleh pensyarah-pensyarah Sahih Bukhari. Memang dia kata, kadang-kadang kita tengok, kalau tengok hak khusus tak tepat. Tapi kalau kita pakai dengan umum, secara umum, boleh. Jadi Syah Waliullah pakai sini dengan arti umum lah. Dia pakai secara umum, dalil umum. Jadi di sini dia sebut tentang jual beli secara umum. Sama ada akad, termasuk juga. Sama ada sebut pengajar, termasuk juga. Ataupun bercakap-cakap saja, tidak mengajar, bercakap-cakap pasal jual beli, termasuk juga. Sama ada di atas mimbar ataupun di bawah. Kalau di atas mimbar pun boleh, di bawah ketika tidak di atas mimbar lagilah boleh. Itu hak umum dia pakai. Jadi di sini disebut, ada sebut tentang jual beli, akad tak ada. Tentang jual beli tu tak caralah dalam bentuk mana pun. Itu maksud umum. Dia rajin guna cara lagu tu. Rajin guna cara lagu tu. Antaranya hak contoh, hak dia guna dalil umum untuk khusus, dia guna gitu. Walaupun orang lain tak setuju, itu cerita lain, tak apalah, masing-masing cara lah. Tapi bagi Imam Bukhari, dalil umum boleh guna dah, walaupun untuk sesuatu perkara yang khusus yang tak ada sebut dalam tu, boleh guna. Macam di sini tak ada sebut tentang akad jual beli, tetapi sebutan cerita jual beli ada. Dia pakai waktu, cukup dah. Contoh yang lain, misalnya dalam Bukhari kita sudah jumpa dah dulu, kita sudah jumpa dah, sudah sebut dah juga sana, tapi mungkin tak ingat, mungkin terlupa. Iaitu babut tayammun fi dukhulil masjid. Bab menganan pada ketika masuk ke masjid. Menganan, mana masuk ke masjid tu langkah kaki kanan dulu, bukan kaki kiri dulu. Tapi kalau keluar kaki kiri dulu. Jadi dia buat tajuk, dia buat mari hadis, iaitu Nabi SAW suka menganan dalam setiap perkara, semampu beliau, selagi dia boleh, dia akan menganan dalam perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang baik. Maksudnya begitulah. Di bawah bab tu dia tak ada pun sebut hadis masuk ke masjid kaki kanan, tak ada. Hanya hadis umum, iaitu Rasulullah SAW yuhibbut tayammun fi umurihi mastata'a. Iaitu Nabi SAW suka menganan dalam segala pekerjaan dia, hak molek-molek, hak besar-besar, hak penting. Setakat mana dia boleh, dia akan cuba hak kanan. Tu je, tak ada sebut masjid. Tapi Imam Bukhari buat tajuk menganan ketika masuk masjid. Padahal hadis bawah dia tu bukan sebut tentang masuk ke masjid, tapi termasuk di bawah umum perkara yang penting kepada dia. Salah satunya masuk ke masjid.
Masuk ke masjid tu tempat baik ke tidak? Mana baik? Luar dengan masjid? Baik dalam masjid. Kalau baik dalam masjid, kena. Supaya juga rumah dengan di luar, mana baik? Mana selamat? Mana terpelihara kita? Terpelihara rumah. Bila nak masuk rumah, kena. Bila nak keluar rumah, kiri. Bukan kena. Sebab kita keluar tu ke tempat yang lebih tak molek daripada tempat kita ada sebelum pada tu. Gitu cara dia. Jadi hak ni masuk ke masjid, berarti masuk ke tempat yang molek, yang baik. Walaupun tak sebut dalam hadis tu, dan dia sebut fi umurihi, dalam segala perkara. Perkara tu termasuk hak penting-penting, hak baik-baik. Masuk masjid tak baik, walaupun tak ada sebut, boleh juga kita guna hak tu, hak umum tu. Patut tak ada ke hadis masuk kaki kanan ni? Ada, dia tak boleh guna tu. Dia tak boleh guna. Dia nak kira guna hak umum pun boleh, sekiranya jelas sangat. Jelas. Macam tak ni, semua orang tahu. Masuk kanan dulu molek masjid tu. Kalau rumah pun kita masuk kanan, masjid lebih lagi pada rumah. Jadi kena kanan lah, walaupun tak ada sebut hadis. Tu tengok, dia pakai umum, berdasarkan umum, makna umum hadis. Antaranya lagi, kita sudah jumpa dah juga, iaitu bab maja' fi ghaslil baul, iaitu basuh kencing. Basuh kencing, bukan istinja dengan batu, tapi basuh dengan air apabila kencing. Jadi setengah-setengah ulama dia kata dak, orang lelaki dak, bahkan kurang molek kalau basuh dengan air. Kalau kencing, bahkan kalau buang air besar pun, disuruhnya lebih molek guna batu, tidak guna air. Imam Bukhari tak setuju tu. Imam Bukhari kata air lebih molek. Cuma hak ulama-ulama kata, ada sahabat bahkan dia kata tak pernah nak guna air. Tak pernah guna air. Itu dalam suasana dia, keadaan dia yang payah air. Nabi SAW dalam keadaan itu mengutamakan, dia suruh kalau ada air bagi kepada perempuan, dia lebih patut guna, dia lebih berhak daripada lelaki. Jadi dalam keadaan itu memanglah tidak guna air, guna batu. Tetapi kalau dalam keadaan ada air seperti kita ni, tentu guna air itu lebih baik. Walaupun sebelum guna air tu mungkin kita boleh guna benda-benda lain. Kalau zaman dulu batu, zaman sekarang ni tak sesuai dah. Dengan tandas kita tu tak sesuai. Mungkin kita boleh guna tisu, sebab ada khusus dah. Jadi hak tu lebih baik bagi Imam Bukhari, guna air tu lebih baik. Apa sebab? Mana dalil? Dalilnya Nabi sendirilah. Tapi dalil hak dia mari di bawah tu tidak khusus untuk kencing, lepas tu dia guna air, tak khusus. Bahkan lebih jelasnya, zahir dia tu menampakkan untuk buang air besar, bukan buang air kecil. Kalau buang air besar, guna air, ada hak tu. Dia guna hak tu untuk buang air besar. Lafaz dia lagu mana? Gini hadis dia, iaitu idza tabarraza li hajatihi, bila dia pergi ke baras tu tanah lapang maksudnya. Orang sampai dulu dia nak pergi buang air, dia pergi ke tempat kosong. Tempat kosong tu, asal baras itu untuk buang air besar. Dalam fahaman umum, mengikut uruf bahasanya, baras dengan arti tempat buang air besar. Tabarraza mana pergi buang air besar, gitulah. Tetapi tidak semestinya apabila kata tabarraza pergi ke padang tu, orang pergi ke padang tanah lapang tu semata-mata untuk buang air besar. Walaupun pada umumnya orang faham dengan makna air besar, tetapi tidak semestinya orang pergi ke situ untuk buang air besar. Boleh jadi dia pergi untuk buang air kecil. Kalau dia buang air besar pun tak kecil ke? Dia kecil dengan sendirinya juga. Ada juga orang kencing tu, dia faham gitu. Jadi kencing pun termasuk juga kata dia. Dia ambil daripada hak umum untuk khusus. Sebab apa? Tidak bercanggah, boleh juga kalau kita pakai. Tidakkah kalau guna air walaupun untuk kencing pun lebih bersih?
Dan kalau lebih bersih, Nabi SAW memang suka hak lebih bersih. Agama Islam pun dia lebih suka hak lebih bersih. Jadi kalau kita guna air lebih boleh. Jadi hak kata dalam hadis ni bawa air pergi, tidak semestinya untuk buang air besar. Air kecil pun boleh juga. Tetapi zahir dia menunjukkan keluar untuk buang air besar. Imam Bukhari tak pakai khusus untuk tu, dia umumkan. Itu pakai dengan makna umum tu. Selalu dia guna lagu ni Imam Bukhari. Ada kalanya ada dalil tu hak khusus, dia tak saya guna. Ada kalanya tak ada, memang tak ada. Ada tidak menepati syarat dia kalau ada. Maknanya dalam hadis orang lain lah yang tidak menepati syarat dia. Tetapi hadis ni tidak semesti hak menepati syarat dia baru boleh pakai. Dia nak ayat gitu. Hak tidak menepati syarat dia pun kalau sahih boleh pakai. Cuma dia tidak amari di bawah bab tu sebab tidak ada yang menepati syarat dia. Tidak semesti hak tidak menepati syarat dia tu tidak sahih. Kalau sahih, ada dalam kitab lain boleh pakai. Dia nak ayat tu, cara dia lagu tu. Itulah tentang tajuk ni. Hak kata dia pakai makna umum hadis. Makna umum hadis pun boleh pakai. Sebab apa? Kita kata kalau orang pergi buang air besar, kalau pergi buang air besar, dia akan bawa air. Mesti kalau kita kata dia akan guna air tu basuh najis dia, basuh tahi saja, kita kata tak mesti. Bahkan biasanya orang basuh ke mana? Dia patut orang pergi berok, kita kata orang pergi buang air besar, dia buang air besar saja. Tak ada. Dia dengan sendirinya tubik sikit sebanyak air kecil. Lepas tu basuh ke mana? Dia basuh ke mana? Dia kata, cuba fikir. Basuh kali belakang. Payah tu. Mesti basuh ke depan. Kalau basuh ke depan tak kena. Tempat keluar air kecil tak kena. Tak kena. Dah, sudahlah, siapalah maksud saya. Tu je nak ayatnya. Basuh dengan air jugalah. Tu. Maknanya basuh dengan air jugalah. Sabitlah basuh dengan air tu. Tidak kata Nabi ni jaga sangat tak sewi kena air nak. Kalau air kecil, tidak lagu tu. Mana untuk air kecil, untuk kesak air kecil tu dia guna batu. Jadi tak sewi kena hak tu. Jadi untuk air besar ni kuali belakang. Tak ada susah-susah lagu tu. Tak ada. Hak biasanya kau ke mana? Kita fikir ni lah. Bila kau depan tak kena, kau depan. Kalau kau depan kena, iyalah tu lah maksud saya je. Air basuh tu. Cara dia tu kan. Kalau kita pergi tubik maksud dia. Tubik tu itu cara yang halus sikitlah. Tidak zahir. Tidak zahir. Jadi ada orang suka hak zahir. Jadi zahir dia kadang-kadang kecil hati juga. Terah terlanjur. Kecil hati juga orang hak dengar tu. Kalau kita kata tak, telur goreng bini buat tak sedap. Tak sedap. Sebut tak sedap. Boleh juga kata lagu ni. Ya faham lalu lah. Lepas tu dia buat ikan singgal pun tak sedap juga. Lepas tu buat banyak sebut lalu tak sedap dah. Hak ni kadang-kadang tu kata pula dah. Serupa dengan gini-gini pula. Lagi teruk dah. Sebenarnya orang cerdik cukup dah. Dia makan sikit. Sebab anda bagi dia berlalu. Anda bagi dia kurang dah. Kalau tidak dia nambah. Payah sendirilah. Tak payah royak. Dia jaga hati kita. Tapi kalau tak payah juga dah. Kena royak tu kan nak mana. Dia kata Allah 25 tahun baru royak dah. Ada juga orang dah dia bergaluh sangat tu 25 tahun sebenarnya saya tak berapa suka sayur tu dah. Sayur lobok tu saya kurang dah. Tak royak 25 tahun dah. Nyanyi juga lagu tu nyanyi ke diri sendiri lah. Tapi Imam Bukhari dia buat ni ramai orang cerdik, orang pakak fikir hak cerdik. Jadi dah juga lagu tu pun guna kiasan isyarat pun faham tak apa. Jadi lagu tu lah hak ni pun Imam Bukhari dia suka jenis isyarat, jenis halus, jenis seni gitu. Dia tak suka jenis zahir-zahir gitu, jelas tak. Jaranglah walaupun dia guna boleh juga lagu tu, tapi tidak sama. Hak selalunya dia akan guna cara lagu ni. Cara lagu.
Lepas tu kita tengok dalam nota ni ada tulis tebal sikit tu, sebelah muka surat 515 tu. Para ulama berbeza pendapat tentang berjual beli di dalam masjid. Ni kita kena tahu juga. Nak tahu Bukhari tu sekar, hak lain-lain pun kena tahu juga. Itu faedahnya pun kita belajar hadis ni. Kalau kita belajar fiqh Syafi'i, dia cara Syafi'i saja, dia tak sebut dah hak lain. Kalau fiqh lain pun lagu tu juga. Tapi kalau ngaji hadis, dia mesti dia kena antara bahasa lah, antara mazhab. Dia tidak semazhab. Tak boleh kalau kita terikat dengan semazhab gitu, padan. Tak boleh pergi. Tak boleh baca lah Bukhari ni. Muka tak ada kena-mengena dengan mazhab Syafi'i misalnya. Ada kalanya dia kena terbuka dulu lagi, buka fikiran dulu lagi. Kalau tak buka, susah. Nak eret dia sesuai dengan mazhab kita, susah lah kalau tak boleh pergi. Payah benar. Imam Ahmad di dalam salah satu pendapatnya, dan kebanyakan pengikut-pengikutnya dari kalangan Hanabilah berpendapat tidak harus, bahkan tidak sah dan haram berjual beli di dalam masjid secara mutlak. Tak sah, tidak harus, haram. Ini tak boleh langsung lah pokok dia. Ini salah satu pendapat Imam Ahmad. Dan kebanyakan ulama-ulama dalam mazhab Hanbali ni, dia kata tak boleh secara mutlak. Secara mutlak tu sikit ke, akad saja ke, banyak ke, tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku. Buka gerai kau dalam masjid, tak buka gerai belah-belah tubik kau, tak boleh. Tak boleh berlaku. Kita kata jual beli benda hak menasabah dalam masjid kau, tidak menasabah kau, tak boleh berlaku. Nasib laut tak boleh juga. Jual kitab, misalnya kitab tu nak belajar dalam masjid tu, jadi kena ada lah buka photostat kau, ikutlah cetak kau nak jual, tak boleh. Walaupun kitab tu nak dibaca, tak boleh. Tak boleh berlaku. Siapa setara tu? Siapa setara tu? Tetapi kalau barang yang hendak diperjual, Imam Abu Hanifah berpendapat hukum mengadakan akad jual beli semata-mata di dalam masjid adalah harus. Kalau akad saja harus. Tetapi kalau barang yang hendak diperjualbelikan dibawa bersama, maka hukumnya adalah makruh. Makruh, tidak haram juga. Kalau barang itu bawa, makruh. Jumhur ulama, termasuk Imam Bukhari dalam masalah ni, Imam Bukhari, Syafi'i dan lain-lain berpendapat jual beli di dalam masjid pada dasarnya adalah sah dan harus. Pada dasarnya adalah sah dan harus. Hadis yang melarang berjual beli di dalam masjid seharusnya dipakai dengan makna makruh sahaja. Paling tinggi, makruh sahaja. Jika tidak ada sebab-sebab lain yang boleh membawa kepada haramnya. Kalau tak ada membawa kepada haram, paling tinggi dia makruh. Makruh. Antara alasan mereka ialah hadis-hadis larangan berjual beli di dalam masjid kebanyakannya dhaif. Hadis hak larang tu kebanyakannya dhaif. Paling tinggi hadis-hadisnya bertaraf hasan saja, bukan sahih, hasan. Bagi Bukhari secara khususnya, tidak ada satu pun daripada hadis-hadis itu menepati syarat beliau. Kalau nak kata menepati syarat beliau, tak ada syarat tu. Hak larang. Hak larang tu tak ada. Tak ada menepati syarat dia. Bagi dia hak tu ya, dia duduk situ. Dia nak kira-kiranya pakai hak paling sahih. Kita nak amal ni, nak jadikan budaya dalam kehidupan kita, ialah hak paling sahih. Lepas tu sahih. Jangan pergi kepada dhaif, hak tu duk buat amal, duk jadi pegangan umum. Dia tak sahih. Imam Bukhari tak sahih lagu.
Sebab tu dia buat Bukhari ni memang kalau kita perhati hak sahih itulah hak lebih yakinnya kitanya. Hak daripada Nabi SAW. Kalau hak tidak sahih tu tak pasti lagi. Tak pasti lagi. Lepas tu dalam keadaan ada hak lebih sahih, apa yang kita nak pegang hak tidak sahih tu? Kalau kita beli, kita kata nak hak murah. Ada apa? Ada murah. Nak mana? Supaya bagai. Nak hak murah. Kalau hak sedap dengan hak tak sedap, nak mana? Di kedai mana? Kalau makan, orang cari hak sedap kan? Lagu tu. Nak. Apa hak ni tidak gitu? Apa hak ni tidak gitu? Tapi kalau kita tengok dalam masyarakat kita ni kan, banyak orang tak ada asas. Jadi budaya membudayakan masyarakat dengan hadis-hadis dhaif dan maudhu', bahkan ada kalanya maudhu'. Hak tu dibudayakan. Kalau siapa jadi darah daging tu tak, kalau orang buat lain kita rasa pelik. Oh, siapa setara tu lama tak lamanya jadi berakar umbi, jadi darah daging. Surga misalnya, baru lepas surga dah. Tapi ada lagi orang bagi surga mana ni bulan ni. Apa baguslah buat bulan lain. Bulan lain tak apa, buatlah dapatkan kuih bulan-bulan mana pun hak lain. Bapanya hak lain kita tidak khusus hak ni tiba-tiba. Tak ada asal langsung tu. Nak kata hadis dhaif pun tak ada. Usah ke hak sahih, hak dhaif pun tak ada. Hak adanya maudhu', Israiliyah, hak tu kalau ada. Tapi jadi dalam masyarakat. Tak boleh tak sah, tak suruh kacau suruh nak. Berapa banyak makan masa situ dah. Bila-bila buat apa sampai dulu boleh lah, tak ada kerja kan. Betul. Misalnya banyak benar, bukan sekara lah, bukan sekara. Jadi Imam Bukhari tak sahih tu lagu tu. Ulama-ulama hadis kalau tanya apa dia tak sahih. Tu dalam amalan hak makan. Nur Muhammad sebanyak mana? Saya baluah Nur Muhammad kan. Kejadian Allah ni, semesta ni Nur Muhammad lah, punca asal dia. Tu akidah dah tu. Memang pakai lagu tu. Kalau kita jauh, kita mana tu duduk mengajar tu. Dia kata ada hadis, padahal tak ada hadis pun. Memang Tarikat. Nasib pun ada pula lah ni buat. Nur Muhammad. Apa budak-budak sekolah tu ajar tu tau. Masa free kau, masa gapo kau. Pakat duduk. Tahu ke kita benda tu tak ada asas? Dan bercanggah dengan akidah. Tak canggah. Itulah jadi biasa gitu. Kalau orang ikut cara hadis tak sahih lagu tu, dia nak benda hak jelas, benda hak sahih. Cuba kita fikir makanan tadi alik ni ada, alik ni ada. Alik ni buka lalak lipah lah, cicok macam-macam gitu. Alik ni tutup mulut, kemah nak mana? Tu ya mudah ya. Mesti nak bersih. Sekarang sedap tak sedap? Apa mana sedap? Dia sedap, kita akan beli. Kalau mahal lagi pun kita beli. Apatah lagi kalau sama. Apatah lagi kalau lebih murah. Apa hak tu kita boleh fikir ni tu. Pasal hak agama ni, pasal kita tak boleh nak kecak ke dah. Payahlah. Kita tak boleh nak kecak. Kalau gula kita boleh kecak. Terang sekali. Hak ni kita tak erti. Tak erti sebab tak belajar. Pasal apa tu ikut. Orang kata gitu. Tak ada bahar. Tak ada apa gini. Bercanggah dengan hadis ni, bercanggah dengan hadis ni. Hak sahihnya, hak mula-mula sekali tu buat agama dia. Tak bahar, tak cara. Pasal tak ngaji. Kalau ngaji dalam Bukhari ni, jumpalah hak mula-mula sekali tu buat agama dia, bukan Nur Muhammad. Hak tu buat sekali, mula-mula sekali. Atau pen. Pen. Qalam. Hak tu hak sahihnya. Padahal kadang ada hak sahih, hak dia mari tak tahu mana ni, bercanggah dengan hak ni. Macam mana boleh kita ketepikan hak sahih, pakai hak ni? Tu abang kita kerti telajuk tu tak kerti telajuk tu. Kalau makanan tadi, adakah kita akan pilih hak tak sedap, hak terdedah kepada macam-macam tu, lalak lipah gapo tu? Tak, kita tak akan buat.
terdedah kepada debu ke apa, kita tak sih lagu tu. Jadi hak ni pun sepatutnya gitu, tapi kita tak tahu. Tu je. Masalah tak tahu ni rugi diri sendiri. Ya tu je lah. Rugi diri sendiri. Kan? Banyak mana. Kalau Imam Bukhari tak sih lah tu. Bukan Imam Bukhari sajalah, ulama-ulama lain hak jenis cermat memang tak sih. Tak boleh pegang benda lagu tu. Tak apa, kita balik semula tak di mana. Ni Imam Malik dan sesetengah tokoh fiqh mazhab Hanafi seperti Imam Tahawi dan lain-lain pula berpendapat harus berjual beli di dalam masjid jika ia tidak berlaku secara berleluasa dan mengubah suasana keharmoniannya. Tetapi hukumnya akan berubah kepada makruh atau haram jika keadaan sebaliknya berlaku. Ibnu Battal, Al-Iraqi, Al-Mawardi dan lain-lain berkata, ijma' para ulama telah berlaku tentang akad jual beli yang diadakan di dalam masjid tidak harus dibatalkan. Boleh dah, sah dah tu. Al-Maziri pula berkata, para ulama berbeza pendapat tentang keharusan berjual beli di dalam masjid. Bagaimanapun mereka bersepakat tentang sahnya akad jual beli yang berlaku di dalamnya. Tentu sekali ijma' dan kesepakatan yang dimaksudkan oleh mereka ini ialah ijma' atau kesepakatan para ulama selain Ahmad bin Hanbal dan kebanyakan Hanabilah, ulama-ulama dalam mazhab dia. Sebab kalau nak kata ijma' tu semua dah. Sebab tu kadang-kadang istilah ijma' ni kita kena cermat juga. Kadang-kadang orang kata ijma' tu, padahal tak ijma' lagi. Gaduh nak kata ijma'. Jadi macam ni, kalau dia kata ijma', kita kena pakai. Takkan dia orang sebesar dia tak tahu. Dia nak rakyat sehingga bagi dianya tak perlu dihiraukan lah kalau ada. Nak ramah lagi ni. Dia guna ijma' dah. Jadi ijma' ni kadang-kadang ijma' dalam mazhab saja, bukan ijma' umat Islam semua sekali. Ijma' dalam mazhab Syafi'i, ijma' dalam mazhab Hanafi saja. Jadi hak ni tentu ijma' ni dengan makna selain daripada Ahmad. Pada hakikatnya bukan ijma' secara mutlak lagi. Tak lagi dia lagu ni. Itu sebab perkara. Bahas pasal ijma' ni pun panjang, banyak perkara juga. Cuba sekadar tu dulu untuk hari ni. Dan seterusnya kita nampak hak ni boleh. Hak Imam Tahawi dan setengah-setengah ulama kata ni bukan tak boleh jual beli tu. Pada dasarnya boleh. Sah, harus. Misalnya kita kata jual beli lagu mana? Kitab. Nak mengaji, hak kitab tu sekadar tu je. Habis. Tak ada dah, bukan ada tetap jual tu. Di situ bukan buka, kita kata apa ni, buka gerai kau. Tak ada. Tapi kalau tak boleh ni, siapa buka gerai, siapa terganggu orang nak maya. Tak boleh. Sesah lagi sepatutnya boleh. Tak boleh dengan sebab tu. Tak boleh. Kalau siapa gitu. Tapi kalau gerai tu duduk dalam masjid juga, tapi di bahagian luar lah, situ orang tak maya lah, dalam pun tak penuh lagi. Kalau sekadar tu nak buka gerai pun sementara boleh lagi. Hak mana ada keperluan. Nasi belarut tak perlu. Minyak atas tak perlu lagi. Hak mana perlu. Kalau kita kata minyak atas, buah gigi, mungkin sebab adalah hadis kata sebelum nak maya tu buah gigi, dia buah gigi. Tu ada keperluan. Tak apalah kalau sekadar tu. Tapi kalau nak orang dibuka gerai dia, orang dibuka gerai gua, tak boleh. Jadi sebuah kedai pasar pula tak boleh lah. Tapi kalau sekadar hak perlu, setakat tu boleh kalau kita pakai. Tidak menyusahkan. Ni kalau tidak, mana? Tak boleh. Kena turun tanah nak jual tu. Nak hola kitab tu, kena turun tanah. Menyusahkan dalam tu. Hak sekadar setara tu tak apa lagi. Hak tak bolehnya tetap, buat tetap. Tu tak boleh. Menengok kita lain pun sama, ada sama. Tu tak sedap lah lagu tu. Boleh pergi kepada makruh, ataupun mungkin siapa jadi orang lambat pergi semaya, aku duk beli gapo ni, boleh jadi siapa haram. Itulah keadaannya, dia berubah. Dia banyak perkara hukum dalam agama kita ni
dia berubah-ubah keadaannya. Ada hak tetap, ada hak boleh berubah. Sebab itulah dalam kaedah fiqh dia ada satu kaedah, iaitu al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu dia berputar mengikut illah dia. Sini apa yang ulama kata harus sebab gini-gini, sini apa makruh, benda sama, sebab gini-gini. Sini jadi haram, apa sebab? Sebab ni. Jadi hukum tu dia berubah mengikut keadaan. Jadi termasuklah sebab baru dia ada tak tersebut salah seorang peserta kita ditanya, ada kaitan juga. Tak apa, kita mari selalu contoh tu. Contoh tu, misalnya menikah. Menikah pergi nikah Malaysia, sah ke tak sah? Sah pada dasarnya. Pada dasarnya sah. Tapi kalau siapa mak ayah ni murka, mak ayah bukan tak sewi nikah, apa yang gitu monya, boleh kira lagi, boleh jadi sampai haram. Bahkan dalam hadis sebut la nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah, tak jadi, tak sah nikah tu tanpa wali. Ada kalau ambil kira tu lagilah berat. Kenapa tak sah? Sebab tu mazhab Syafi'i ni kata tak sah kalau selagi ada wali. Kecuali adalah kecuali itu kan. Sebab tu dia kata hukum ni mengikut illah, keadaan, mengikut keadaan. Mengikut keadaan. Misalnya anak dara yang tak erti, tak cerdik lagi, pergi buat lagu tu, dan itu membahayakan kepada dia, dia tak faham, orang nak tipu dia, itu boleh jadi ke peringkat haram lah tu. Tapi kalau sudah janda dah, ataupun tidak janda pun, anak dara kalau mengikut mazhab Hanafi, dia kata perempuan tu boleh jadi wali diri sendiri, tidak semesti wali ni ayah. Misalnya kalau ayah tu ada perkara besar lah, perkara besar yang dia tak boleh tu, sama ada ayah tu tak restu langsung lah, tak sih jadi wali, ataupun ayah tu beza akidah kau, dan dia kalau tidak nikah gitu jadi berzina, maka lagu lain pula hukum. Sebab tu kata hukum dia tidak tetap, tidak serupa hukum ni. Dalam keadaan ni harus, dalam keadaan ni harus tak dia jadi molek, dalam keadaan lain pula makruh, dalam keadaan lain pula jadi haram. Tetapi yang Nabi kata tu, sebab apa yang dia tak boleh? Sebab banyak perkara, mengambil kira banyak perkara lah. Sebab kalau buat lagu tu kan, tak suka keluarga 4-5 tahun tak kelik di rumah, molek. Molek. Kadang satu orang yang baru kita kenal, yang mak ayah ni jak kecil lagi pegang, molek. Tentu tak molek. Tu yang Nabi larang tu. Lepas tu hubungan tu jadi tak molek, lepas tu jadi susah. Orang tua mungkin ada perkiraan dia sendiri, yang budak-budak tak dapat. Apa dia tidak bui? Bukan dia tak win ni, kau tak win dengan hak tu. Tu misalnya. Jadi banyak perkara. Nak kata tak boleh langsung, tak juga. Tak boleh kata juga gitu. Sebab ada keadaan-keadaan yang memang mendesak. Sebab dia ada juga orang panggil apa ni, wali hakim, macam-macam lah namanya lagi. Jadi secara mutlak kita nak kata tak boleh, tak boleh juga. Ada kalanya susah, kalau jauh, kalau gapo. Tapi kalau masalahnya kalau hak dekat, hak tu kita kena ambil kira hak Nabi royak tu untuk maslahat, untuk kebaikan kita. Jadi hak moleknya pakai hak tu lah. Hak tu lah. Kecuali dalam keadaan terdesak sangat. Sebab hukum dia lagu tu. Dia salah satu kaedah hukum lagi, al-amru idza dhaqa ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Itu kaedah fiqh. Hukum ni ada banyak perkara, benda ni kalau bila dia sempit dia jadi luas. Gitu. Bila luas dia akan jadi sempit pula. Dia tak ada luas, agama ni luas, siapa tak ada batas dia. Tak ada lagu tu. Begitu juga space siapa tak boleh nak kiok. Tak boleh. Tak ada jalan. Ada. Tidak lagu tu. Dia akan jadi luas. Ikut suasana kita. Keadaan kita lagu mana? Keadaan kita lagu mana? Kalau kita siapa halus sangat nak cara kita tak sewa pasal apa dia loan dia tu riba. Kita tak nak sewa rumah dia, apa kita nak duduk mana? Payah dah lah.
Jauh lah, macam-macam kita duduk, kita kena sewa. Adakah sampai ke peringkat tu kita kena usul? Ambil kira, susah jadi. Sebab tu kata agama ni, bila dia sempit, dia jadi luar. Gitu sifatnya. Tak ada kata sempit-sempit tempat tak boleh pergi, tak boleh pergi. Tapi ada juga benda hak tak boleh. Ada juga benda hak tak boleh. Ni sakit-sakit terlanjak doktor, beri ubat biar matilah saya dah. Tak boleh lagu tu. Hak tu tak boleh. Tidak kata dah speed, kita tahu mana kita speed dah tu. Kita tahu mana. Berapa ramai orang hak lagu tu dia hidup segar apa nak molek pula. Berapa ramai. Hak doktor kata tak boleh pergi ni, mati dah ni, tak boleh pergi. Ramai lagi hak hidup. Ramai lagi. Jadi ada benda tak boleh sebab dia berkait dengan bukan hak kita. Nyawa bukan hak kita, hak Allah. Dia yang beri, dia yang berhak mengambil. Tak ada orang lain. Kita sendiri pun tak boleh. Tapi kalau benda lain tak, dia tak wis sekali dengan kita mari harta misalnya. Dia kalau harta kita nak beri kau orang tak apa. Harta. Rumah kau ikutlah, kereta kau apa kita beri tak apa. Dia tidak mari sekali dengan kita dan kita tidak bergantung hidup dengan dia tu, boleh nafas macam. Tak ada kereta, tak ada rumah tu pun, tak ada PT tu pun kita beri kau orang. Tapi kalau nyawa tak boleh nak beri kau orang apa tak boleh. Bukan hak kita. Tu tak boleh. Ada kalanya memang tak boleh. Ada kalanya boleh. Dia lagu ni lah perlu kepada orang alim. Perlu kepada ulama. Ini lagu mana? Masalah kita perlu kepada fatwa, perlu kepada pendapat. Ni lah benda-benda lagu ni lah. Kalau dia boleh berubah-ubah. Tak apalah. Lepas tu kita pergi, baru kita pergi kepada hadis. Kita pergi kepada hadis. Amrah meriwayatkan daripada Aisyah, dia kata Barirah mari jumpa dengan Aisyah untuk minta tolong menyelesaikan kitabahnya. Kitabah ni agak apa dia? Kitabah tu ada nota di situ. Terlebih dahulu ada nota tentang Barirah. Barirah tu siapa? Barirah tu sahabat Nabi lah, sahabat. Orang panggil sahabiyah. Kalau sahabat lelaki sahabi, sahabat perempuan sahabiyah. Dia ni sahabiyah lah. Nabi SAW bukan bangsa Arab, bangsa Qibti. Qibti ni sebangsa dengan Fir'aun tu lah. Bangsa Qibti lah. Tapi Islam ni tak ada halal. Bangsa mana-mana pun boleh masuk Islam. Sebab agama Islam bukan agama untuk bangsa yang tertentu. Supaya setengah-setengah agama tu memang untuk pokok dia lah. Dia tak boleh orang lain. Islam kita tengok sampai Nabi lagi, macam-macam bangsa. Latar belakang dia tak serupa. Latar belakang orang pula tak serupa. Hamba pun boleh Islam juga. Orang merdeka boleh Islam, kaya boleh Islam, miskin boleh Islam, boleh belakang. Tidak agama untuk orang kaya saja, tidak agama untuk tak ada. Semua. Itu Islam ni. Salah satu contohnya ni Barirah. Dia ni sahabiah berbangsa Qibti. Sebelum dibeli dan dimerdekakan oleh Aisyah, beliau pernah menjadi hamba kepada sekumpulan orang-orang Ansar. Menurut Al-Kirmani, beliau pernah juga menjadi hamba kepada Utbah bin Abi Lahab. Mana dulu lagi, sebelum pada tu. Mana ketika pakai sistem hamba dekat berjalan kan ada. Ada kalanya orang ni jadi tukar milik tu sampai 10 tangan. Nasib kita tidak gitu kan. Nasib kita lah, kita nak kata lah, supaya benda-benda lain lah juga. Nasib Tuhan beri kita duduk dalam keadaan ni, alhamdulillah, aman, damai, merdeka, banyak perkara lah. Tak puas hati tu, tak puas hati semua tak puas hati, pak mati pun tak puas hati. Tapi banyak dah senang kita nak banding dengan dulu. Kalau dulu siapa Nabi Yusuf pun kena jual. Dalam sejarahnya kan, kena jual. Nak koyaknya umum sistem hamba ni di zaman dahulu. Kalaulah kita lahir pada masa tu, tak tahu kita ni nak jadi orang merdeka ke hamba. Tak tahu lagi.
Semasa dibeli dan dimerdekakan Aisyah, beliau telah pun bersuami, nikah dah. Mana hamba boleh nikah juga. Dengan hamba pun boleh, dengan orang merdeka pun boleh. Jadi apa ni, walaupun benda ni tak ada, tapi molek juga kita cerita. Barulah tahu cerita ni. Kalau tidak, tak faham ni, kita tambah tu gapo. Tak faham. Sebab benda ni tak wujud, tak ada. Nama suaminya berdasarkan riwayat yang sahih ialah Mughith. Kisah Barirah ini diulang sebut oleh Imam Bukhari sebanyak 25 kali dalam Bukhari ini, di 25 tempat. Ia dikemukakan dalam beberapa versi. Ada hak panjang, ada hak pendek. Hak ni antara hak pendek. Dalam hak panjang itu diceritakan bila dia dimerdekakan, Nabi beri pilihan. Ada pilihan kepada kamu, sama ada mu nak terus dengan suamimu ataupun mu nak putus. Jadi merdeka ni salah satu sebab yang boleh putus rupanya hubungan suami isteri pun. Dia pilih nak bebas. Bukan lama kan jadi hamba kan tak? Duduk ikut suruh orang je. Ini nak bebas. Suami dia tu kan sedih lah, sayang sangat ke dia. Ada dalam Bukhari dicerita, ada akan datang kita akan jumpa. Jalan jerit semacam. Segenak lorong Madinah tu tak? Segenak lorong Madinah jalan duk jerit macam. Jadi orang maklum. Nabi kata, sahabat-sahabat pun kata, saya sungguh bini dia tengok. Inilah contohnya. Orang saya aku ni nak kelip baik, tapi bini dia tak sih. Menunjukkan dalam Islam ni ada kalanya bila tak sih, tak apa. Kalau cukup sebab dia, biar jerit situ tau. Biar jerit ya. Tubik air mata, darah pun orang ada. Itu hak kita. Islam beri hak kepada perempuan pun. Bila kalau hamba lain, hamba tak apa, dia tak boleh lah sama-sama hamba tu nak pilih gitu, kecuali ada sebab lain. Kalau tak ada sebab, tak boleh. Ni semata-mata merdeka tu. Boleh memberikan kepadanya hak memilih untuk terus bersama suami dia atau tidak. Dia tak sih. Memang bisa. Nak buat ni. Lepas tu kita kata, apa yang sahabat ni tidak ada kesian belah. Ya kita tu tak sanggup, biarlah suami lagu mana pun tak. Tengok, tak tahulah sama dia cerdik tak, kita ke dia tak. Tapi bagi saya rasa dia cerdik. Cerdik tu. Jangan kita terlalu sentimental sangat, emosional sangat. Ada hak untuk hidup. Kita ada kebebasan. Kalau kita sudah dapat dah, ni tak berubah ni sampai mati ni. Nak agak dia lagu tu tak main. Cegah lah baik. Nak agak dia misalnya, kita kata dia banyak sebab dia kan. Tidak kata cerah di seumur tak molek. Cerah tu jalan keluar. Jalan keluar. Berapa ramai orang cerah lepas tu lebih bahagia. Tidak semesti cerah tu tak molek, pisau tu tak molek. Tapi itu terpulang kepada masing-masing. Dia benda ni atas diri sendiri. Atas diri sendiri. Diri sendiri berasal dari mana? Tak apa, masing-masing. Kita tak ada ketetapan benda ni. Tak ada ketetapan. Kecuali atas kehendak sendiri. Atas kehendak sendiri. Ada orang dia tak boleh anak. Dah 10 tahun dan dia kau tak boleh anak. Pergi cek-cek tertudah mana-mana. Nak nikah lain lah. Kalau lelaki dia boleh nikah lain walaupun tak cerai pun. Tapi kalau perempuan tak boleh, dia kena pisah. Katakanlah si suami tu yang bermasalah, tak boleh ke dia pisah? Sebab nak anak tu naluri manusia. Hak biasa, hak normal, memang nak. Dia tidak berhak untuk dapat anak. Dia boleh lagi. Lambat-lambat kalau sampai 40 lebih kan, mana nak boleh anak dah. Baik awal cerai. Kita kata dah, kalau dia fikir sesuai, kalau dia tak siap tak apa. Ada juga dia sial ke suami dia. Orang perempuan kan lembut hatinya. Sial dia. Jadi dia nak anak, bukan dia nak tak boleh anak, dia pun nak anak orang lain juga. Tapi tak apalah kita duduk kali dengan dia lah sampai ke mati, kita perah anak orang lain. Ada juga gitu. Ada kelebihan dia, bukan Tuhan kira lain pula lagu tu. Hak tu baguslah.
Tetapi hak mana lebih kuat? Hak mana lebih kuat? Ya si suami ni, kalau ada orang yang fikir lagu lain lah, supaya barirah ni fikir lagu lain, si suami boleh jadi mati. Kalau dia mati ketika tu kita tak boleh anak dah, kita nikah pun kita tak boleh anak, kita nak sangat kan. Pasal dia nak cara kita tua-tua kalau kita panjang. Tu fikir panjang dalam Islam tak apa, fikir lagu tu. Tidak salah fikir untuk hidup. Dia akan mati. Anak-anak dia setara mana dengan kita? Kalau nak untuk hidup saja makan, mungkin kita kata boleh selesai dah. Ya, itu sah. Seperkara. Hak lain-lain lagi. Tengok orang lain ada anak gitu gini, kita tak ada. Dia akan mati. Pas lama mana lepas pada dia mati tu kita nak hidup, kita tak tahu. Misalnya kalau mari lagu tu, perasaan tu tak serupa kan, tak serupa. Sebab tu dari segi hukum pun dia terbuka benda ni. Terbuka. Terpulang kepada masing-masing. Tidak kata mesti kalau dalam Islam mesti tak boleh. Kalau dalam nikah kau mana-mana pun sepah Hindu tu. Tak, dia tak boleh, dia sekalian nikah. Kalau datuk laki dia mati semalam pun dan nikah, tak boleh sepanjang hayat dia. Dia kena pakai baju putih saja. Baju putih saja. Hak pakai merah sini tu, tu ada suami tu. Kalau tak ada suami, tak boleh pakai tu. Tak boleh. Sampai mati. Islam tidak lagu tu. Nyanyi tu, bukan lagu tu. Nyanyi tu. Sama ada lelaki kau perempuan kau, bukan dia tu. Ada berapa puluh tahun lagi nak hidup. Saya menyeksa tu. Islam tidak lagu tu. Sebab tu dia ada jalan saat ni. Ada jalan. Jalan keluar. Walau bagaimanapun ni terpulang kepada masing-masing. Cuma kita kena tahulah kemudahan hak yang Islam bagi kepada kita tu gapo. Jangan tak tahu. Tu je. Kita nak buat tidak mesti buat. Tak mesti, benda tu bukan wajib. Tapi tidak juga haram. Itu terpulang pada masing-masing. Terpulang masing-masing. Jadi dia pergi nak minta tolong dengan Aisyah untuk menyelesaikan kitabahnya. Apa dia kitabah tu? Dia hamba ni banyak. Jadi ada hamba mudabbar, ada hamba mukatab, ada hamba muba'ad, ada umualat, macam-macam hamba ni pula. Dia status dia tu tak serupa. Kalau hamba mudabbar tu lagu mana? Secara rekahnya kita sebutlah. Hamba mudabbar tu dia kata, lepas aku mati merdeka. Jadi kalau dia tak mati 50 tahun duduk situ. Tapi kalau dia mati sebulan lepas pada tu, merdeka dia. Dari satu segi bahaya juga. Dari satu segi. Tapi itu orang panggil, ada orang panggil hamba mudabbar. Lepas tu dia adalah hukum-hukum dia. Kalau mati tuan ni, ni antara hak kena siasat ni, hamba ni. Pasal apa? Pasal dia tu sudah mudabbar. Boleh jadi dia nak cepat merdeka, dia bunuh tuan dia, kau ikutlah. Jadi banyak perkara pula lah kait dengan tu. Hamba muba'ad, hamba yang separuh merdeka. Separuh merdeka. Boleh juga merdeka separuh. Separuh dia merdeka, separuh dia hamba. Maknanya kalau dia boleh, dia pergi cari kerja, dia kerja boleh 100. Kena ke tuan dia 50, ke dia 50. Dia boleh milik 50 tu. Kalau hamba sungguh sepenuhnya dia tak boleh. Tak boleh, semua kena beri ke tuan dia. Ada hamba mukatab. Ni kitabah ni maksudnya hamba mukatab. Hamba mukatab. Hamba kitabah tu apa dia? Kita tengok sejumlah wang yang ditentukan oleh tuan mas seseorang hamba sebagai syarat untuk kemerdekaan hambanya itu. Hamba mukatab ialah hamba yang dimerdekakan dengan syarat ia dapat membayar sejumlah wang kepada tuannya secara ansuran dalam masa yang ditentukan oleh tuannya ataupun dalam masa yang dipersetujui oleh kedua pihak. Tu hamba mukatabnya. Jadi tu dia kata, nak merdeka boleh, ataupun aku nak beri merdeka mu, tapi dengan cara ni, secara kitabah, secara aku jadikan kau ni sebagai hamba mukatab.
Maknanya mu kena bayar kepada aku dalam masa 5 tahun misalnya, sejumlah wang sebanyak ni. Kalau dalam masa 5 tahun tu mu boleh bayar, mu boleh merdeka. Kalau dalam masa 5 tahun mu tak boleh bayar, mu tak merdeka lagi. Mana bergantung kepada boleh bayar atau tak boleh bayar. Merdeka tu. Itu orang panggil hamba mukatab. Jadi kalau kita baca Quran, baca dalam hadis apa, kita akan jumpa lah ni. Kalau kita tak faham ni, tak tahu apa lah. Dan mungkin kita kata kitabah tu makna nulis pula. Kitabah tu bahasa Arab makna nulis. Lu ni dia pakai aku tulis. Dah. Lagu lain ni. Lagu lain ni. Katabah tu dalam Quran ada kalanya dengan makna memfardukan, mewajibkan, bukan makna tulis. Bukan makna tulis. Ada kalanya dengan makna ni. Dengan makna ni. Dalam hadis, jadi kita kena tahulah gapo ceritanya. Kalau dia boleh bayar, boleh merdeka. Bapa Islam buat lagu tu. Hak ni sebenarnya sampai jahiliah lagi ada. Tapi Islam terima hak tu. Terima dengan dia baiki. Ada kalanya banyak juga Islam ni tidak kata dia mari ni dia buat benda baru, tak pernah ada. Dah, tidak lagu tu banyaknya. Benda tu ada dah. Cuma perlu kepada pembaikian. Ubah suai sikit. Jadi molek, hak tak molek tu jadi tak ada. Jadi kitabah ni faedah dia ni, sebab hamba ni kan kita kena faham orang yang jiwa hamba tu dulu. Orang yang jiwa hamba ni susah. Dia tidak jiwa merdeka. Seperti kita lah. Kalau campur-campur bahasa Inggeris tu bahasa lebih. Apa? Padahal benda biasa ya. Wayak aku Melayu pun ada juga benda tu. Kalau tak ada dalam bahasa Melayu, kok istilah kok boleh kira dah. Kena guna lah tu. Tapi hak ni hak biasa-biasa ni. Capak. Mungkin kita tak perasan tu. Dan hak dihadap cakap tu pula, hak depan kita tu pula, dia berasa kita lebih. Dengan sebab kita capur saat ni. Bapa tu pula tu dah. Itulah jiwa hamba. Tak habis lagi. Merdeka berapa puluh tahun dah. Tak habis lagi. Sekarang banyak lagi gol-gol lain. Banyak lagi. Itu masalah kecek saja. Dengar tu tahu dah. Dia berasa tak ada. Waktu dia orang duduk baloh kat tempat kita, duduk baloh geger. Apa yang tukar nama tu? Misalnya bank kau ni bubuh lagu ni. Apa? Tak yakin kau, kata dia, pada bahasa kita. Kau ada maksud lebih kalau bubuh kod tu. Macam-macam orang duduk berhada waktunya. Tapi hakikat di sebalik tu gapo sebenarnya? Gapo? Apa ya? Kalau ada janggut kita berasa cemar. Kembali aku benar. Ia hak perempuan tu benar. Tapi kalau tak ada janggut kita berasa comel. Apa? Sedangkan di suatu ketika dulu tidak begitu. Ada janggut tu je. Apa ni semua dia berlaku perubahan. Sebab kalau kaji, dia pergi situ tu. Duk tertumbuk situ lah perginya. Sakok situ. Sebenarnya jiwa hamba tu ya mudahnya. Kita koyak payah nak cabut ni. Payah. Hak tu ya Nabi Musa tu. Bila dia buat pergi anak buah dia ke Tur Sina 40 tahun. Hamba saya jadi berapa keturunan hamba saya ni, Firaun ni, bangsa Kipti. Puak-puak Bani Israel ni hamba, bangsa hamba. Satu bangsa tu hamba. Duk jadi koli kepada puak-puak tu. Berapa ratus tahun. Nak baiki tu seorang Nabi pun makan masa 40 tahun. Puak-puak dia duk apa dia? Ud'u lana rabbaka yukhrij lana min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha tu. Hak tu. Duk minta tu. Musa kata dia, tak rok kita duduk sini ni. Tak boleh makan numih gapo ni dah. Biarlah ada bawang putih, bawang besar, dok sayur kau tu sayur kau ni, minta dok dengan Tuhan lah. Dah dapat bisa ni, tiba-tiba burung saluar mari jatuh situ. Senang-senang ambil dah. Lepas tu mana pula melekat di apa ni, di batu-batu tu, ambil makan hak tu lah. Makan hak tu lah pokok dia. Puas juga kata dia.
Kita duduk Mesir dulu boleh makan juga. Hamba-hamba jadi hamba boleh makan juga. Numih-numih. No. Kira-kira je gitulah. Jadi doa lah dengan Tuhan. Dah kita nak kelik denu tak boleh. Dah kamu ada mukjizat dah. Ibitu Misra fa innalakum ma sa'altum. Mu balik ke Mesir lah kalau nak lagu tu. Hak mu minta tu ada sana. Tak segi. Ke mana-mana pun tak segi. Hak mu minta tu kalau nak bawai putih, bawai besar, dah. Nak sayur kubis, sayur goni, pergi sana. Hak kata sesak tu bukan sesak, tak boleh pergi, tak jumpa jalan dah. Setengah orang faham yatihuna fil ard. Duduk sesak di muka bumi ni selama 40 tahun. Sesak tu maka maksud dia sesak tak jumpa jalan nak pergi Mesir. Tahu jalan tu. Kalau tidak apa makna Nabi Musa kata mungkin Mesir lah. Sana ada hak bunda. Mana tak sesak. Setengah orang dia faham cara faham Quran tu kan speak. Jadi tidak jadi revolusi, umat revolusi. Tidak jadi gitu. Tidak jadi umat nak merdeka. Jadi tunduk macam tak faham baca Quran dah padahalnya. Sebab apa? Tafsir tu tak kena. Sesak tu, sesak ni gini, tak ada arah nak pergi. Kita ni kalau dah tak ada negeri, tak ada arah nak pergi. Mana negeri kita? Semua orang tak setimur, nak pergi mana? Nak pergi laut. Sebab tu besar artinya negara tu, negeri tu, tanah air tu besar. Hak tu yang Nabi kata, itu bukit, kita sayang kepada dia, dia sayang kita. Itu semua tu gambaran cinta kepada tanah air. Nabi tak larang tu. Bahkan dia sendiri kata besar maknanya. Bila tak ada arah nak pergi mana? Jadi supaya orang hak susah tu kata nak mari sini pun orang tak sing, mari sini tu tenggelam tu dalam laut tu. Nak nak pergi kata nak cari tempat senang lah. Negeri sendiri susah kalau ada. Itu maksud dia, supaya dengan orang sesak tak jumpa jalan nak pergi. Bukan sesak sungguh. Kalau sesak sungguh apa Nabi Musa kata pergi? Nak rayak, kita nak rayaknya hamba ni. Kalau dia sudah generasi demi generasi jadi hamba kan, payah nak terbuka fikiran kita. Dia tu nak jadi orang merdeka tu payah. Dia berasa waktu tuan macam tuan semacam. Dengan sebab tu dia kena lari daripada suasana tu sekian lama latih. Latih hidup cara perjuangan. Tu lah Nabi Musa buat. Tapi Nabi Musa pun tak ada tengok kejayaan semasa dia hidup sendiri. Nak rayak je seseorang perjuangan ni kadang-kadang dia tak ada tengok sendiri. Anak buah dia Yusha bin Nun, lepas pada Nabi Musa mati dia bawa buat ni semetar je pergi, boleh takluk Mesir. Mesir tu jatuh ke tangan dia. Sebab tu ada ketikanya orang Bani Israel yang menguasai Mekah tu, apa ni yang menguasai Mesir tu, Nabi Yusuf. Bani Israel. Bani Israel Nabi Sulaiman. Bani Israel. Hak Mesir tu sendiri Nabi Yusuf mereka Mesir. Bani Israel. Jadi bila dia buat gitu, jadi kuat dah lah, tak takut dah lah. Jadi puak-puak hamba ni jadi orang merdeka. Dalam masa sebentar dia boleh takluk Mesir, jatuh ke Mesir. Tu. Jadi rupanya kerja Nabi-Nabi ni berjuang juga. Nak memerdekakan bangsa, nak memerdekakan tanah air, nak bagi hidup selesa. Itu salah satu perjuangan agamanya. Bukan baca kitab saja. Tu perjuangan. Cuma kita tengok. Tapi anak buah dia, khalifah dia yang berjaya, dia tak ada tengok. Begitulah perjuangan mana-mana pun dia kadang-kadang dia tak ada tengok. Nak ceritanya lama makan masa 40 tahun. Baru hidup tu kasar, hidup tu cara berjuang baru boleh. Dia kena ada pemimpin lagu tu. Kalau sudah teruk bangsa, pemimpin lagu tu pun makan masa. Nabi kita boleh bina dalam masa 23 tahun. Hebat begitu. Hebat untuk seluruh dunia, untuk semua bangsa. Nabi Musa 40 tahun bangsa dia. Jadi orang nak cerita dia tadi balik kepada kitabah ni. Bapa ya, dia buat cara kitabah ni gini. Hamba ni kan dia tak erti cari pitih, tak erti cari pitih untuk sendiri, nak simpan, tak erti. Orang ni kan kalau dia baru kaya ke dah, ataupun dia tak rajin boleh senang, dah dia boleh senang tu tak dah. Tak khabar dah lah. Ni sifat manusia. Dah dia boleh makan, dia makan tak khabar dah. Tak tahu sakit ke bos situ. Dia tak boleh buat lagu tu.
Kalau nak lama kalau nak panjang, super juga. Dia mewah-mewah. Dia tak tahu nak jaga lagu mana harta. Dia tak tahu. Jadi hak ni pun lagu tu juga. Boleh jadi kalau merdeka lalu kan, dia tak rajin sipai piti, dia tak rajin, tak ada kemerdekaan tu. Boleh jadi dia akan curi, dia akan cari piti dengan cara tak betul. Jadi sebagai latihan kepada dia, untuk kita pastikan dia ni memang pandai cari piti, untuk menampung kehidupan dia sendiri. Jangan lepas pada tu gatul dengan orang juga, tak ada makna merdeka. Islam ni dia buat sesuatu biar ada maksud, biar ada makna, biar ada faedah. Jangan jadi kucah parah pula negeri ni. Sebab apa? Sebab apa ada lejek tubik, hak jahat-jahat ada lejek tu tubik, habisnya pecah kedah. Jadi lagu tu ni, kalau hamba-hamba ni tubik dalam keadaan tidak cukup persediaan. Jadi tujuan muka kitabah ataupun jadi hamba mukatab ni nak tengok kemampuan dia. Bila dia dalam masa tu tetap dia boleh bagi molek, kita nampak lah dia ni ada kelayakan, dia sudah tahu dah cari piti mana. Bila dapat piti, dia simpan. Pasal apa? Untuk memerdekakan diri dia. Ada target dia. Tidak kata tak tahu apa dia piti. Hak nombor satu sekali nak kau dia merdeka. Jadi simpan lah untuk tu. Begitu juga kita nak apa dia, simpan lah, dia pandai. Kalau tak pandai simpan lagu tu, itu jiwa hamba. Kalau pandai simpan, itu orang merdeka. Itu tujuannya. Sebab tu Islam terima, walaupun asalnya jahiliah. Cuma sampai jahiliah dia pelik, dia lagu lain. Ni ada Islam mari ubah. Dia lagu mana? Zaman jahiliahnya, kalau orang tu hamba dia, walaupun dia jual kat orang, walak dia tu, sebab perkara pula panjang cerita ni. Walak dia tu dipunyai oleh tuan dia hak asal, bukan oleh orang yang memerdekakan. Walak tu apa dia? Hak. Mana kalau seseorang hamba tu bila dia merdeka, dia jadi kaya lah, dia cari piti, pandai cari piti, dia jadi kaya. Tapi katakanlah dia tak ada anak beranak, tak ada anak, tak ada gapo, tak ada pewaris gapo. Bila dia mati, harta dia tu boleh ke siapa? Boleh kepada orang yang memerdekakannya. Itu mengikut Islam. Sebab apa? Kalau dia tak semerdeka, dia nak jual boleh dulu, boleh piti juga. Tapi itu ihsan dia, belas kasihan dia, simpati dia kepada hamba tu, dia merdekakan saja. Jadi orang ni adalah orang yang berjasa kepada seorang manusia ni. Biar dia tahu orang yang berjasa, lagu mana kita sepatutnya balas. Jadi bila dia mati, boleh ke? Kalau lah tua dia tu melakukan jenayah misalnya. Jenayah ni ada banyak peringkat pula dalam Islam ni. Jenayah sengaja, tidak sengaja, jenayah tersalah. Jenayah kalau sengaja, kena tuai diri tu, bayar diri. Kena tuai diri, tak boleh orang lain, dia sendiri. Dia kena cari piti. Kalau sengaja. Kalau syibih al-am, syibih al-am ataupun khata', itu dia boleh orang panggil aqilah dalam istilah dia. Kalau belajar fiqh pasal jenayah ni, dia panggil aqilah. Aqilah ni anak beranak ataupun orang dekat, hak bela kita, orang-orang yang hampir dengan kita, dalam keluarga kita. Jadi Islam ni dia jaga keluarga tu biar jadi kemah. Salah satu nak jadi kemah lagu mana? Dia ada saat ni lah. Bila kawan dia susah, kerajaan bukan suruh dia bayar saja, anak beranak kena bayar juga. Dia pun berasa dengan mujur lah, ada anak beranak, ada keluarga, ada arti rupanya keluarga ni. Tapi kalau kita hidup sekarang ni berasa kau apa yang kau jauh? Kau jauh tu banyak kira. Salah satunya hukum tu tak betul. Kalau hukum tu betul, dia akan berasa bertanggungjawab belakang. Dan bila dia piti dia nak habis, dia akan marah kau tu. Bawa kereta molek sikit, no, tepuh orang tak tu, kalau piti aku juga habis. Kan? Serah tu. Sebab apa? Sebab dia kena bayar juga. Tapi kalau masing-masing tak ada kena-mengena keluarga ni, tak ikut membayar tu. Dia pun tak ada berasa ada keluarga, ada pembela dia, tak ada. Tapi kalau ada sistem akilah tadi, dalam sistem jenayah Islam tu, dia akan hidup semula keluarga satu padu, tolong-menolong. Dan ada faedah. Kalau hak ni melakukan jenayah, kena bayar. Si hamba ni pasal dia walak dia tu, dia telah dimerdekakan oleh kawan ni, dia ada jasa kawan ni, dia kena bayar juga. Bukan anak beranak dia saja, bekas hamba dia pun kena bayar juga.
Seperti mana kalau hamba dia tu melakukan kesalahan, tuan dia pun kena bayar juga. Jadi hubungan dia tu rapat, bukan sepuluh orang luar. Kalau pesaka pun dia lah yang patut terima. Sebab dalam kaedah Islam ni, dia kata al-ghunmu bil ghurmi. Keuntungan diperolehi orang yang menanggung risiko, bukan oleh orang yang tidak menanggung risiko. Kalau kita modal besar, untung pun besar, rugi pun besar juga kan. Sebab apa yang boleh untung besar? Sebab kalau rugi pun besar juga. Begitu juga. Dia ada kelebihan. Sebab apa? Ada kelebihan. Kalau dapat pesakah, boleh ke dia? Tapi bila-bila gitu, dia menanggung juga tu. Kalau kawan dia gada-gada, dia kena tanggung. Tu dalam Islam. Dia tak ada dapat untung saja. Tak ada. Untung ni dengan tanggungjawab, dengan ada peranan, ada kerja. Itu maksud kitabah tadi. Itulah tujuannya. Bukan kata nak menyusahkan, melambat-lambat ke apa yang tidak merdeka lalunya. Tak kena kalau merdeka lalu. Dia sanilah lama nak boleh jadi kemerdeka ni, orang ni makan masa. Nak merdeka jiwa raga, fikiran, jiwa, perasaan, semua sekali nak merdeka. Kalau merdeka sekarang, mungkin boleh lah. Itu pun makan masa juga. Makan masa juga. Lama mana nak merdeka Malaysia ni pun? Lama mana? Perjuangan. Susah juga merdeka lagu ni. Merdeka Indonesia setengah-setengah negeri tu perang berapa lama? Kita tidak cara perang pun susah juga. Tu sekarang. Lepas tu banyak lagi hal lain. Nak merdeka sungguh. Jadi makna jadi Islam ni nak jadi orang merdeka sungguh lah. Susah rupanya. Tak kena raya kalau merdeka. Sebab tu kita tengok orang-orang merdeka tu tak kena raya ke tak? Lepas dia merdeka lebih teruk lagi daripada hak dulu. Sebab tak pandai nak jaga hak kemerdekaan. Tak pandai. Berat juga lagu tu. Dia tak sewi jadi gitulah. Ada sistem ni. Tapi bukan semua. Bukan makna wajib kena lagu ni. Tak. Sebab itulah dalam Quran kata fakatibuhum. Ni dalam ayat ni muka surat ni 518, kita mari ayat tu. Walladzina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Maksud dia, dan hamba-hambamu lelaki dan perempuan yang hendak memerdekakan diri dengan cara kitabah. Yabtaghuna alkitab, bukan cari kitab. Bukan cari kitab. Mana hendak memerdekakan diri dengan cara kitabah. Dia bersedia sendiri. Dia kata, mungkin dia kata kalau nak mati tuan dia merdeka tak tahu bila. Mungkin ini satu cara. Kalau dia buat gini tuan dia tak apa. Hendaklah kamu terima kehendak mereka itu jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Kalau nampak ada baik, kita kena buat gini caranya untuk merdekakan dia, boleh. Bukan mesti. Atas kita, atas tuan tu tengok. Boleh dah ke dia ni kita nak lepas. Takut-takut tidak dapat berdikari. Bila duduk dalam masyarakat tak dapat berdikari. Kalau dia boleh piti pun dia tak pandai simpan, tak pandai guna. Sebab dia tak pernah pegang piti. Nak tengok dulu setara mana. Tak ada manusia paling nak sekali merdeka. Jadi kalau setara dia nak merdeka, dia kata nak merdeka tu pun dia tak pandai jaga piti. Dia pergi cari, dia tak pandai jaga untuk kemerdekaan dia. Apa kita nak boleh harap dia untuk benda-benda lain? Jadi ini untuk kesejahteraan dan keharmonian masyarakat, supaya tidak jadi beban pula kemudiannya kepada masyarakat. Dia minta dekoh kau pula tak erti cari piti, minta dekoh. Sebab tu ada kalanya pihak tuan ni dianjurkan tengok hamba tu menasabah ke tidak buat cara lagu. Jangan kira merdeka saja, molek tak boleh kira gitu. Kena fikir juga masyarakat ni apa akan jadi. Tak apa lah. Menurut Al-Aini, dia kata ni
Kata Aisyah, kalau engkau mahu, boleh aku berikan kepada tuan masmu, yakni wang untuk kemerdekaanmu, dengan syarat walatnya akan menjadi milikku. Sebab aku akan beli, atau aku akan habis ansuran kamu tu. Lepas tu aku akan merdekakan kamu. Mengikut ajaran Nabinya, orang yang memerdekakan itulah yang berhak mendapat walat. Walat tu hak tadilah kita sebut tadi tu. Hak mendapat pesaka, hak mendapat pembelaan daripada hamba tu sekira kita kena denda ke oleh pihak kerajaan. Hak tu, itu orang panggil walat. Walat ni dia banyak pula. Walat Islam, walat itqi, walat nisbah, walat macam-macam pula, walat keturunan, banyak pula situ walat ni. Hak hari ni kita jumpa ni orang panggil walaul itqi. Walat kerana seseorang tu memerdekakan seseorang. Dia besar jasa orang memerdekakan seseorang. Dengan sebab itu, kalau kita tengok ramai kan zaman sekarang ni setengah-setengah tempat kita tak apa jadi molek juga satu segi. Dia bubuh nama alik belakang nama dia tu Siddiqi lah, Faruqi lah, Uthmani lah, Alawi lah, Husaini lah, macam-macam. Jadi setengah orang faham kalau kata Husaini, maksudnya dia ada kaitan dengan keturunan Husain, daripada keturunan Husain. Alawi, daripada keturunan Ali. Uthmani, daripada keturunan Uthman. Seseolahnya semua nisbah lagu tu mesti keturunan. Itu silap. Tapi setengah-setengah orang yang nak dapat kedudukan dah Islam belakang dah kan. Islam belakang jadi orang ni berasa besar Sayyidina Uthman, berasa besar Sayyidina Abu Bakar Siddiqi ni. Jadi kalau dia tu dikatakan keturunan Sayyidina Abu Bakar, kau orang pakat mulia lah ke dia. Masing-masing cari peluang pula. Hak tu tak tahannya. Hak tu yang kita kata ada moleknya. Tak ada guna hak tu. Sebab apa? Orang-orang yang tidak bertanggungjawab ni, tak erti ni dosa pahala ni, dia boleh ambil kesempatan. Padahal dosa besar tu. Tak boleh nak kait kata tu kalau kita dengan siapa-siapa kalau tak pasti. Kalau pasti, tak apa. Setara mana nak pasti tu? Dia kena ada kaedah juga. Ilmu keturunan dia kena ada kaedah juga. Tak boleh buat ikut sera gitu. Jadi tidak semestinya hak kita jumpa dalam kitab-kitab tu kalau dia kata Uthmani, Siddiqi, itu maknanya dia keturunan Sayyidina Uthman, keturunan Sayyidina Abu Bakar. Sebab kalau hamba yang dibebaskan oleh dia, itu orang panggil Maula Abu Bakar, Maula Aisyah. Macam Barirah ni Maula Aisyah, Maula Sayyidina Uthman. Sebab dia pernah merdeka. Jadi anak cucu dia tu dikaitkan dengan Uthmani juga, padahal bukan keturunan Sayyidina Uthman. Sebab dia ada walat, ada hubungan walat dengan Uthman tu. Sebab dia adalah bekas hamba Sayyidina Uthman. Jadi kita kena faham, hak kata nisbah dia tidak semestinya daripada keturunan. Boleh jadi hamba yang dibebaskan oleh orang itu oleh kerana dia ingat jasa orang mula-mula memerdekakan dia tu, dia bubuh lah di ujung nama dia tu nama orang tu, Uthmani kau bisanya. Mengenal jasa Sayyidina Uthman tu, siapa kadang cucu 100 keturunan pun duk ingat semacam. Tak salah, memang boleh. Tapi mengelirukan. Setengah-setengah orang ingat dia keturunan Sayyidina Uthman. Boleh pun kalau keturunan sungguh, orang kata lagu tu juga Uthmani juga. Itu tempat yang mengelirukan. Orang panggil hak ni walaul itq. Walaul itq. Apa ni? Barirah ni orang panggil maula. Kalau lelaki maula, maula Aisyah. Jadi Aisyah ni dia ramah memerdekakan hamba. Ramah. Bukan seorang dua. Ramah. Pasal apa? Islam ni memang nak benar orang merdeka. Macam-macam cara dia galakkan tu, pahala besar orang merdekakan hamba. Jadi sahabat-sahabat ni kak, kalau ada pergi beli, itu cara kebajikan. Merdekakan. Beli, merdekakan. Jadi Islam ni bawa rahmat pada ketika tu. Hak mana-mana jadi hamba, merdeka. Lepas tu pengarang-pengarang hebat-hebat ni, perawi-perawi hadis yang banyak berjasa kepada kita adalah daripada hamba-hamba, keturunan hamba-hamba ramanya. Sumbangan dia pula pada Islam lepas pada merdeka tu. Jadi itulah bendanya. Kita kena jelas hak ni. Kena jelas. Hak ni wala itq. Jadi orang yang dibebaskan macam ni maula kepada Aisyah. Jadi bila maula kepada Aisyah tu, dia boleh kait kan dengan Aisyah tu.
Boleh kait. Kait tu ada kaedah dia lah pula. Nak kaitkan dengan nama ke, dengan gapo-gapo ke, sifat dia ke, dengan gapo ke, boleh waktu tu. Macam Sayyidina Abu Bakar, orang tidak kata Al-Bakri, orang tak Siddiqi. Dikaitkan dengan sifat dia Siddiq tu, Siddiqi. Macam Uthman ni memang nama dia Uthman, dikaitkan dengan nama dia, boleh juga. Itu ada kaedah pula lah waktu tu. Kalau nama tu bercampur, macam Abdullah, nak ambil mana? Tak kena ambil Allahi. Mana boleh nak? Abdi ke? Ambil orang depan. Dia ada kaedah tu. Pula nak ambil orang mana? Banyak perkara pasal benda ni tak wujud. Jadi kena royak. Kalau tak royak tak tahu. Tak selesai ni kalau tak royak ni. Dia kata milik aku. Ya tuai dia je tak sah. Dia nak jual, boleh. Kalau orang lain nak selesai, dia ada khilaf ulama sini, sama ada dia beli ataupun dia habiskan ansuran hak baki lagi. Ada khilaf situ antara ulama. Ada kata Aisyah beli, ada yang kata dia tidak beli, dia habiskan ansuran hak baki lagi. Jadi sebanyak mana tuai dia tak sah. Tuai dia naknya walaupun jual, walaupun habis pun, walak tu boleh ke dia, tetap hak dia. Padahal dia tidak memerdekakan. Dia tak ada lah jasa kita kata gapo. Cuma kalau nak kira, separuhnya adalah jasa dia. Sebab dia beri peluang kepada hamba tu untuk jadi hamba mukatab. Tu je lah. Kalau nak kata merdeka penuh, sebab Nabi ada kata dah, mukatab ni masih lagi hamba, walaupun tinggal 1 dirham pun tak bayar lagi, masih hamba lagi hakikatnya. Jadi baru dia merdeka apabila orang tu merdekakan dia. Jadi Tuhan dia tak saya merdeka, kamu kata habis lagi bayaran tu. Kalau orang lain beli ataupun orang lain bayar, habislah. Dia nak ke dia juga walak. Walak tadi hak istimewa tadi itulah. Hak istimewa tadi. Sedangkan Nabi ayat dah tak boleh. Walak ni kepunyaan hanya al-wala'u liman a'taqa. Ataupun dalam riwayat lain dia sebut innamal wala'u liman a'taqa. Walak hanya kepunyaan orang yang memerdekakan. Sebab dia yang berjasa sebenarnya. Hak tidak memerdekakan tu gapo jasanya? Apa yang nak istimewa? Menurut Al-Aini dan Al-Qastallani, jumlah wang ansuran yang belum dibayar Barirah ialah 5 uqiyah. Waktu tinggal 1 uqiyah menyamai 40 dirham. Jadi 5 uqiyah. Barirah dikehendaki membayar wang kitabahnya secara ansuran dalam masa 5 tahun. Itu mengikut perjanjian. Berdasarkan riwayat Bukhari, Muslim, Abu Malik dan lain-lain, jumlah kesemua wang kitabah yang perlu dibayar Barirah kepada tuannya ialah 9 uqiyah. Itu jumlah semuanya tak kena bayar. Jadi tinggal 5 lagi. Tinggal 5. 5 tu dia tak cekak tahu. Dia berasa kalau serah ke dia seorang, mungkin terlepas masa, akan jadi lewat. Kalau jadi lewat akan terbatal lah pula. Hak tu dia kata akan merdeka tu, kalau dia boleh bayar sejumlah wang sebanyak ni, tapi dalam masa tu. Kalau lepas masa tu tak jadilah. Dia boleh batal, tak apa, tak jadi. Tak jadi. Jadi dia buat tak jadi gitu bukan tak molek semata-mata, tak ada sudut molek pun. Ya juga. Sebab hak ni Tuhan serahkan kepada kebijaksanaan Tuhan. Kalau dia nampak ada kebaikan, jadi dia fikir ni tak ada kebaikan ni, mana tak pandai cari piti lagi. Dalam masa ni tak boleh lagi cari piti sebanyak tu untuk bayar. Boleh jadi dia fikir gitu. Kita tak boleh suka buruk lalu kepada Tuhan dia tu. Sebab Tuhan serah dah, in alimtum fihim khaira, kalau kamu fikir baik. Mana dia fikir ni tak layak lagi ni. Seperti seorang ayah tak serah gapo-gapo kepada anak-anak dia, nak latih tengok cerdik dulu. Macam tu dia tengok tak cerdik lagi, tak liwi lagi. Buih metah habis ni lagu ni. Itu terserah kepada kebijaksanaan ayah. Begitu juga di sini. Jadi kalau dia batalkan pun, tapi Barirah ni yang nak sangat kepada kemerdekaan tu, kecewalah. Tu dia pergi minta tolong dengan Aisyah tu. Pergi minta tolong, bukan minta dekah, minta tolong. Minta tolong. Jadi Aisyah pun bersedia. Sebab hak tinggalnya sebanyak tu. Jadi kalau selesai hak tu,
Merdeka lah dia. Sia juga ke dia ni. Mari Melayu kepada Aisyah. Jadi dia begitu ceritanya. Ni kita masuk kepada walak 682 ni. Nombor nota tu. Walak ialah satu hak istimewa Tuan Mas yang diterima oleh masyarakat jahiliah dalam sistem perhambaan mereka. Jadi sistem perhambaan ni ikut seralah. Di negeri barat, negeri orang putih tu pun ada hamba. Hamba juga pokok dia pun. Dunia ni penuh dengan hamba. Semua dunia ni ada hamba pada masa tu. Jadi Islam hari seorang nak hapuskan serta-merta tak boleh, tak kena. Tidak bijaksana. Ini menunjukkan banyak perkara apabila kita nak buat, kita kena terima ansur-ansur. Walaupun hak kita nak sebenar tak ada langsung, kena terima hakikat tu. Jangan tak boleh terima, jangan. Sebab banyak perkara dia nak buat. Hak kecek ni senang, hak kecek ni jo kritik ni senang. No. Kalau duduk biar dia buat, tahulah susah setara mananya. Jadi kita tak boleh kata. Tak boleh kata selalu. Misalnya kerajaan, satu-satu kerajaan tu dia tidak nak Islam sebenar. Kita kata, sebab apa? Bila-bila hak Islam ada, cara Islam ada, hak kafir pun ada juga. Jangan kata, fikir dulu nak kata tu. Sebab Nabi pun ada buat gini. Asal-asal tu kau tak boleh buat sekaligus. Dunia ni penuh dengan sistem tu. Kita berurusan dengan hak tu, tapi biar ada usaha. Usaha tu bersungguh-sungguh ke arah menghapuskan sistem tu, tukar hak Islam. Biar hak Islam ni jadi diguna oleh semua dunia. Hak tu tak apa. Lepaslah kita. Kalau tak ada usaha tu, dosa berlaku kita. Kalau tak ada usaha tu, dosa dalam bab ekonomi saja. Bab lain banyak lagi. Bab lain banyak lagi. Dalam bab ekonomi saja tu pun begitu. Hakikatnya ialah selepas kematian seseorang hamba yang telah dijual, tuan masnya tetap lebih berhak daripada orang-orang lain dalam mempesakai harta benda bekas hambanya itu. Gitulah dalam sistem jahiliahnya. Sistem perhambaan zaman jahiliah mengamalkan juga konsep kitabah atau mukatabah, iaitu keharusan memerdekakan hamba apabila ia bersetuju membayar sejumlah wang secara ansuran dalam jangka masa tertentu. Kalau hamba tu tak setuju, tak apa, boleh juga. Ini pilihan. Tetapi mereka memberikan hak istimewa kepada Tuan Mas dengan memberikan hak walak kepadanya. Kena fahamlah walak tu hak tadilah. Islam telah mengubah sistem itu dengan memberikan hak walak kepada orang yang memerdekakannya sahaja. Hamba yang dimerdekakan oleh seseorang jika mati dalam keadaan tidak mempunyai pewaris atau asabah, maka orang yang memerdekakannya lah yang berhak mempesakai harta benda peninggalannya. Justru walak merupakan salah satu sebab yang membolehkan seseorang menerima pesaka. Ini satu lagi, walak. Menerima pesaka daripada hamba yang dimerdekakannya. Menurut As-Sindi, Anwar Shah Kashmiri dan ramai lagi tokoh-tokoh yang lain, Aisyah sebenarnya mahu memerdekakan Barirah setelah membelinya. Dengan beli, bukan dengan menghabiskan hak ansuran tu, hak baki lagi tu. Tapi ada khilaf lah dalam perkara ni, ada khilaf. Tetapi tuan punya Barirah tidak bersedia menjual Barirah, melainkan dengan syarat walaknya diperolehi mereka. Itulah yang dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana baginda telah pun menyatakan hukum walak, bahawa ia hanya dipunyai orang yang memerdekakan seseorang hamba, maka baginda sallallahu alaihi wasallam terus menyuruh Aisyah membeli Barirah walaupun dengan syarat yang dikemukakan oleh tuan masnya, dengan alasan syarat yang bertentangan dengan hukum Allah tidak berhak diperolehi pihak yang mensyaratkannya. Ini panjang pula cerita ni. Tak apalah, kita nanti dulu. Walaupun pada zahirnya akad itu nanti mengandungi syarat yang bertentangan dengan hukum Allah, dan di sebaliknya tersembunyi semacam hela atau tipu daya oleh pihak Aisyah, namun ia dibenarkan demi memenuhi tuntutan maslahat yang lebih besar. Selain itu, cara sedemikian juga difikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai lebih berkesan untuk membatalkan kedegilan mereka. Bagi As-Sindi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhak melakukan tindakan sedemikian
dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi hak ni kita kena bincang panjang pula. Bapa ya macam ada nipu lah juga, hello jugalah. Setuju. Demo kan dia tak sah. Dia tak sah jual kalau tidak dengan syarat. Syarat walak tu boleh ke dia. Jadi Nabi kata ikut terima lah syarat tu. Padahal kalau kita terima syarat mengikut hadis yang lain, al-muslimun ala syurutihim. Orang-orang Islam dia terikat dengan syarat dia. Kalau dia buat syarat gitu-gitulah. Tapi syarat tu tidak bercanggah dengan hukum Allah. Hak tu hak terpakai. Sekarang ni syarat tu tak jadi sebab bercanggah dengan hukum Allah. Jadi kita langgar, walaupun nampak macam nipu pun tak apa dalam keadaan tu. Hak tu. Atau lagu mana maksud dia ni? Di sini ni yang Nabi suruh tu. Apakah macam Nabi buka jalan untuk menipu orang, untuk berbohong? Kau lagu mana maksud dia? Jadi rasanya panjang. Kita, kalau baca kita tak habis juga ni hari ni. Tak habis juga. Kita berhenti sekat tu lah dulu untuk hari ni. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, sekian tadi uraian yang lebar pada hari ini. Sebelum saya membuka soalan untuk umat muslimin, saya ingin bertanya melalui satu perkara yang disebut tadi, kalau orang nyewa rumah tak perlu diusulkan kepada rumah tu dia guna riba atau dia kena riba untuk bayar hutang sebagainya. Bagaimana pula soalan belakang ni perlu sampaikan, kalau orang memindah organ untuk untuk jantung ke ginjal dan sebagainya, ataupun dia ada satu istilah dalam kesihatan dia bagi xenotransplantation, iaitu dia ambil organ-organ daripada binatang, contohnya khinzir, untuk dimasuk ke dalam tubuh manusia yang kurang sihat yang memerlukannya. Bagaimana kalau orang tu menerima organ itu? Kalau kita nak usul, dia nak tahu. Sebab katakanlah seorang tu dia perlu buat bypass kan, kerana urat dia dah kebanyakan kit yang guna urat daripada khinzir ni, dia tak ada dah urat-urat yang elok yang sesuai untuk digunakan untuk buat bypass. Jadi urat yang paling baik adalah daripada khinzir. Jadi ada di kalangan orang Cina banyak guna. Jadi kalau orang nak tanya ni macam mana hukum, jadi seperti tu jugalah, lebih kurang tu lah juga. Dari segi satu je, kalau kita tak usul pun, katakanlah seorang tu dia serah kepada doktor lah. Doktor tu Islam, dia tahu tak ada pilihan lain. Nah, yang mudahnya hak tu kita katalah khinzir lah, kita kata tak, ambil tak sah. Dan dia tidak wajib usul. Tidak kata saya tidak nak ni, sebab kalau nak dapat orang lain mungkin makan masa ke, bahaya kepada dia. Bahaya kepada dia tu sendiri. Jadi dalam keadaan ni, sebab itulah termasuk hak tu pun sekalipun, walaupun hak berkait dengan babi sekalipun, apabila sempit kita boleh. Sebab itu termasuk dalam darurat, sebab dia berkait dengan nyawa. Kalau masalah makan pun kita kata lapar teraja, boleh. Tapi sekadar sekadar melepaskan hak lapar benar itulah, sekadar tu. Jadi itulah yang dikatakan kaedah tadi tu, apabila sempit dia akan jadi luas. Kaedah tu termasuk bawah kaedah tu lah, memang boleh. Kalau hak binatang. Cuma kalau hak orang tu, hak binatang tu sampai ke peringkat babi sekalipun, kalau hak orang ni masih ada khilaf lagi. Masih ada khilaf lagi, iaitu boleh ke tidak. Ramai juga ulama terima kata boleh pindah, tukar organ orang lain kan, apa. Tapi bagi pendapat saya sendiri lah, kita duduk perhati, kita kaji-kaji tengok, saya berpendapat tak boleh. Yalah, kalau tak saya pakar pun tak apa nak pakar hak kata boleh pun lah. Sebab apabila dalam kajian hak kita duduk baca tu, dia tidak mati betul lagi orang tu. Ada kemungkinan lagi selamat pada ketika tu. Jadi selain daripada menyeksa orang yang tak mati, dengan sebab tu dia mati, sebenarnya tidak mati lagi. Mana dalam keadaan tu, mengikut perincian yang kita baca lah, mana ada kemungkinan lagi dia hidup, tidak mati sungguh lagi. Kalau mati sungguh, mati betul, tak boleh guna dah.
Sebab tu dia kena ambil pada masa tu. Pada masa tu dia ada istilah mati, jantung mati, otak gapo tu. Jadi tidak mati betul. Jadi ramai juga ulama sekarang ni, walaupun dulu dia kata boleh, lepas tu dia tengok pada waktu tu dia kata tak boleh pula. Tapi masih ada lagi mana-mana pun orang kata boleh. Kalau nak pakai hak tu kan, iyalah satu kemudahan lah, satu pertolongan juga kita kata. Bagi orang hak kata tak boleh, ada lebih juga. Sebab dah tak boleh gitu, kita kena ikhtiar kot lain, carilah jalan lain. Sebab dah tak boleh babi, carilah jalan lain. Itu akan mendorong kita bersungguh-sungguh cari hak lain. Cuma dalam masa darurat ni, mungkin kita kata bakar hak tu dululah, gitulah. InsyaAllah Tuhan akan buka jalan dalam bentuk hak sintetik, dalam bentuk lain, jantung kau gapo kau, tidak hak manusia. Mungkin kalau ada ikhtiar. Tapi kalau orang sudah berasa puas hati dengan hak tu, takut jadi nyanyi, nyeksa orang mati. Dia sebenarnya mungkin dia tak mati lagi, dia boleh hidup lagi. Tak kira lah hidup lagu mana pun. Dalam Islam dia tak cara hidup telantar 20 tahun pun hidup lagi. Kita tak ada hak nak ambil nyawa dia tu. Ini tak ambil kira lagi dari segi apa ni, anggota orang tak boleh. Itu perbahasan lain. Hak tu sekurang-kurang. Walau bagaimanapun benda ni benda khilaf lah. Tapi kalau hak tadi, hak binatang tadi, walaupun babi, memang masuk dalam kaedah tu, al-amru idza dhaqa ittasa'a. Hukum ni apabila dia sudah jadi sempit sangat, dia akan jadi luas. Wallahu a'lam. Soalan dari muslimat? Tak ada. Muslimin, ada apa soalan? Bila sebenarnya tak ada, saya nak buat pengumuman wakaf Darul Kausar masih jalan. Boleh suap saya dan saya juga dari Maulana. Dan kita masih ada lagi buku-buku karangan Maulana yang diberi diskaun istimewa